soalan esei nombor 11 yang kamu buat jawab minggu lepas. Dan saya nak terangkanlah sebab lebih ramai murid tidak dapat capai TP3 untuk soalan itu. Okey. Darjah 11 menunjukkan lobak yang dipotong dengan saiz kecil dan saiz yang besar. Lobak bersaiz kecil lebih cepat masak berbanding lobak yang dipotong dengan saiz yang besar. Okay, adakah saiz bahan berbeza mempunyai masa yang berlainan untuk dimasak? Okay, kenapa ini tak dapat markah? Pernyataan masalah ialah satu soalan yang menghubung-kaitkan PM, apakah kesan PM terhadap PB dalam situasi ini. Okay. Jadi dalam situasi itu kena pasti PM dan PB itu apa? Okay, PM saiz lobak merah, ataupun jumlah los pembukaan. Mesti tulis perkataan jumlah. Tak boleh kata los pembukaan saja. Kerana istilah ini memang macam tu. Okay? Sebab dia salah satu faktor sama ada saiz. Kalau saiz kecil, jumlah los pembukaan besar. Kalau saiz besar, jumlah los pembukaan kecil. Pemboleh ubah yang bergerak balas ialah masa yang diambil untuk lobak masak. Jadi pernyataan masalah, you buat satu soalan, adakah saiz lobak merah di sini dia tak dapat markah kerana tulis saiz bahan, dia tak spesifik. Dia tidak merujuk kepada situasi. Situasi ini, bahan ini panggil lobak, jadi kena gunalah saiz lobak. Adakah saiz lobak berbeza mempunyai masa yang berlainan untuk dimasak? Kalau macam tu, saya bagi markah. Jawapan yang lebih baik. Bagaimanakah saiz lobak mempengaruhi masa yang diambil untuk lobak masak? Atau apakah kesan saiz lobak terhadap masa yang diambil untuk lobak masak? Kedua, dicadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Hipotesis ini dia menjawab soalan pernyataan masalah di atas. Apabila saiz lobak lebih kecil, maka masa yang diambil untuk lobak masak adalah lebih pendek, singkat atau cepat. Kalau semakin kecil saiz lobak, semakin cepat lobak masak. Ketiga, apabila jumlah luas permukaan lobak lebih besar, maka masa yang diambil untuk lobak masak lebih cepat atau singkat atau pendek. Keempat, semakin besar jumlah luas permukaan lobak, semakin cepat lobak masak.
Okay, yang penting pelajar perlu tentukan atau kena pasti PMPB dalam situasi yang betul. Lepas tu, jawab pernyataan masalah ialah satu soalan guna adakah atau bagaimanakah, dan hipotesis jawabkan pernyataan masalah. Berdasarkan situasi yang diberikan di atas, cadangkan satu eksperimen untuk menguji hipotesis dengan menggunakan mammal saiz besar dan saiz kecil asid hidroklorik cair, kelangkon dan jam randik. Huraian anda mestilah mengandungi aspek berikut. Tujuan eksperimen mesti berkaitan dengan eksperimen. Okay? Dan masukkan lagi tentang lobak. Tak ada kaitan lagi tentang bahagian situasi. Okay, tujuan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. PM, saiz mama. PB, masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas. Gas itu ialah gas karbon dioksida. Tak nyatakan pun tak apa. Okay, yang penting nyatakan masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas atau kadar tindak balas. Kadar tindak balas ialah PB tersirat. Ia boleh diperhatikan dan diukur melalui PB tersurat, iaitu masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas. PD ialah isi padu dan kepekatan asid hidroklorik cair. Ramai pelajar hanya tulis isi padu asid hidroklorik cair bagi yang buat bagi jawapan macam ni. Sebenarnya kedua-dua mesti ada. Jadi ingat dua-dua adalah tak boleh diasingkan. Mesti disamakan. Isi padu dan kepekatan asid hidroklorik cair. Selain itu, jisim mama juga perlu dimalahkan dan suhu juga. Okay, dah tahu PM dan PB, jadi bolehlah buat tujuan untuk mengkaji hubungan antara saiz mama terhadap kadar tindak balas. Dalam tujuan, PB itu ialah PB yang tersirat. Kadar tindak balas. Ingat teknik menjawab. Tujuan ialah untuk mengkaji hubungan antara PM terhadap PB tersirat. Prosedur atau kaedah. Sebelum tu saya tak bagi gambar raja berlabel. Bila kamu jawab, kerana saya nak tanpa gambar raja, kamu boleh jawab sampai mana. Saya nak lihat itu. Kenapa ini tak dapat markah? Tengok. Markah pertama, ni, PD. PD ada dua, iaitu isi padu dan kepekatan asid hidroklorik cair dan juga jisim mamar. Excuse me. Kedua, jadi dia tak dapat markah ni kerana actually dapat satu ni. Okey, dapat satu markah kerana dia ada ulangi eksperimen ini dengan menggunakan mama yang bersaiz besar. Maka sini, maka dia ulangi eksperimen. Yang lain itu tak dapat kerana tak ada nyatakan PD. Kedua-dua PD tak ada nyatakan. Lepas tu, perhatikan dan rekodkan PB tersurat tak ada. Ni, 6 tak ada. Okey, 4 markah ini untuk ayat ketiga, keempat, keenam, kelima dan keenam. Kalau tak tulis 5, mesti tulis 7. Okay? 3, 4, 6, 7 itu adalah yang paling minimum perlu ditulis.
PD poin keempat ni ialah PM1 dengan PD-nya. Keenam, perhatikan rekodkan PB tersurat. Ketujuh, ulangi eksperimen dengan menggunakan PM2. Yang lain kalau tulis pun ada markah, bukan tak ada. Ada satu markah, dua satu markah, yang lima pun satu markah. Ya, kerana dia merupakan langkah untuk menjalankan eksperimen. Okey. Kalau kamu dapat lukis gambar raja ini, kamu akan dapatlah 3 markah. Markah untuk PM1, petulan mama bersaiz besar, PM2, cebisan mama bersaiz kecil dan juga PD 40 cm padu asid hidroklorik cair 0.1 mol per TM padu. Label itu kena labelkan selain PM1, PM2 dan PD kena label air. Yang itu tak label pun tak apa. Okey, langkah pertama, penuhkan biuret dengan air dan telangkupkan biuret ke dalam sebuah besen yang berisi air. Apitkan biuret secara menegak dengan menggunakan kaki retuk. Langkah kedua, selaraskan aras air di dalam biuret. Perhatikan dan rekodkan bacaan awal biuret. Ketiga, sukat 40 cm padu asid hidroklorik cair 0.1 mol per TM padu dan tuangkan ke dalam kelalang kon. Kalau tak tulis sukat, you tulis tuangkan. Boleh jugalah, tapi mesti nyatakan isi padu dan kepekatannya. Biasa kita mesti sukat dulu kan. Berapa cm padu asid itu yang berapa molar, baru kita tuang ke dalam kelalang kon. 4, timbang tulang mama yang besar dan masukkan ke dalam kelalang kon. 5, tutup kelalang kon serta-merta atau dengan cepat. Mesti ada perkataan serta-merta. Menggunakan penyumbat getah yang disambung dengan salur penghantar. Letakkan ujung salur penghantar ke dalam bulut biuret. Mulakan jam landing. Jadi poin kelima, dia kena lengkap ayatnya. Ada 3 ni. 6, perhatikan dan rekodkan PB tersurat, iaitu masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas dalam biuret. 7, ulangi PM2. Ulangi langkah 1 hingga 6 menggunakan cebisan mama bersaiz kecil. Tak tulis cebisan, tak apa. Yang penting, you ada nyatakan saiznya besar ke kecil. Penjaruan data perlu betul ke semua. Tajuk ni PQRS baru dapat 1 markah. Okey. P ini dia bukan kelalang kon. Ingat, P ini ialah PM. Boleh ubah yang dimanipulasikan. Itu saiz mama. Q boleh tulis besar atau kecil. R pun sama besar atau kecil. S ialah PB tersurat disertakan dengan unit. Masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas, unit saat. Tak, bukan minit lah, kerana dia berlaku dalam saat sahaja. So, harap kamu jelas bagaimana nak menjawab soalan esei nombor 11. Ini soalan wajib, tiada pilihan. Kamu mesti perlu menguasainya. Okay, ramai yang masih tak boleh jawab bahagian situasi ya. Pernyataan masalah dan hipotesis yang lain tu okeylah. Cuma saya dapat perhatikan kalau saya tak bagi gambar raja berlabel, ramai yang tak tulis kaedah. Contoh Matthew Chang kan, dia bagi satu tanda nota je, dia langsung tak jawab. Saya tak faham lah. Saya harap bila belajar jawab ujian, kamu jawab sendiri tanpa rujuk kepada mana-mana buku. Okay? Supaya kamu tahu tahap penguasaan kamu sampai mana.
Siapa yang lambat masuk itu tolong lihat email kamu, saya sudah release skor. Kenapa saya nak bincang? Kerana pada kali pertama dalam set 1 saya release skor, ramai pelajar tak baca pun. Okey? Bila saya bagi set yang lain buat, contoh yang ini masih lagi ada pelajar tak menguasai. 9 pelajar tu. Kamu mesti lihat feedback yang saya bagi tu. Contoh jawapan macam mana, tulis baru dapat jawapan. Itu penting. Dan kelas K, ada 13 pelajar sudah buat. 14 belum buat, tolong siapkan juga. Sekarang 827. Selepas saya ambil screenshot kehadiran, saya akan postkan ujian soalan AC nombor 11 set 4 dalam grup dan kamu perlu jawab dalam masa setengah jam. Lepas siap jawab, you jawab kelas sikit. 14 pelajar yang belum tu, tolong jawab kelas sikit pada 9.30 hingga 10. Kedua-dua ini perlu siap pada pukul pada 10 pagi, faham? Ada apa-apa nak tanya tak? Dah lihat jawapan kamu. Faham tak kenapa tak dapat? Ramai yang dalam penjara data PB tersurat itu tak ada letak unit. Sedangkan pada set yang lain tu saya bagi buat dan Google Form saya sudah mention. Okey, pelajar boleh left dan jawabkan soalan ujian yang saya bagi sekarang. Okey, Cikgu. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu.